Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Cikgu harap semua pelajar berada dalam keadaan yang sihat. Jom kita tengok apa yang kita akan belajar pada hari ini. Hari ini kita akan belajar pendidikan seni visual tingkatan 2, tajuk reka bentuk landscape. Standard kandungan pada hari ini adalah pemahaman terhadap reka bentuk landscape dalam bidang seni reka. Standard pembelajaran pula adalah memerihalkan sejarah perkembangan reka bentuk landscape dan juga menjelaskan prinsip reka bentuk landscape. Kita pergi kepada sejarah perkembangan reka bentuk landscape. Pelajar boleh rujuk buku teks muka surat 50. Reka bentuk landscape ni yang terawal dikesan pada Taman Gantung Babylon di Iraq dan juga Taman Alhambra di Spanyol. Di Malaysia, perkembangan landscape bermula seawal abad ke-14, iaitu pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kesan peninggalan penjajah Portugis, Belanda dan British di Tanah Melayu mewujudkan landscape berkonsepkan rekreasi. Contohnya adalah di Taman Botani Perdana Kuala Lumpur. Kita pergi kepada jenis-jenis landscape. Ada dua jenis landscape, iaitu landscape lembut dan landscape kejut. Mari kita tengok apa itu landscape lembut. Landscape lembut merujuk kepada elemen-elemen yang hidup termasuk bunga, tumbuhan renik dan pokok. Tujuan landscape lembut adalah untuk menjadikan landscape kelihatan cantik. Landscape kejut pula adalah merujuk kepada elemen-elemen keras atau objek bukan hidup seperti kayu dan batu. Contoh landscape jenis ini ialah laluan pejalan kaki, arca, air terjun dan elemen fizikal yang lain. Seterusnya kita pergi kepada peranan dan fungsi. Landscape mempunyai beberapa peranan dan fungsi, iaitu estetik, ekonomi dan juga fizikal. Dari segi estetik, ia membentuk ruang yang lebih menarik, mencantikkan pemandangan, melembutkan persekitaran, melembutkan pemandangan pada bangunan dan juga mengelakkan kebosanan. Dari segi ekonomi, ia memberi faedah kepada negara dan masyarakat dari segi rekreasi, kesihatan, pendidikan dan pelancungan. Ia memberi sumber ilham kepada pengkarya dan juga sumber pendapatan kepada pereka landscape. Dari segi fizikal, ia mengawal hakisan tanah, memberi perlindungan atas teduhan, menyejukkan iklim, mengawal pencemaran alam dan juga memberi imbangan ekologi. Kita pergi kepada alat, bahan dan simbol. Alat yang diperlukan untuk menghasilkan pelan reka bentuk landscape adalah pen dan pensel, pembaris, pensel warna, sesiku segitiga, sesiku T dan juga stensil huruf. Bahan yang diperlukan untuk menghasilkan pelan reka bentuk landscape adalah kertas surih dan juga kertas lukisan. Ini adalah senarai simbol yang digunakan untuk menghasilkan pelan reka bentuk landscape seperti pokok, rumput, lantai dan dinding serta pokok renik. Kita dapat beberapa prinsip reka bentuk landscape, antaranya adalah kepelbagaian, penegasan, keringkasan, irama, imbangan dan juga kesatuan. Seterusnya adalah elemen dalam reka bentuk landscape. Yang pertama adalah tumbuhan. Tumbuhan ni elemen penting dalam reka bentuk landscape. Pemilihan tumbuhan bergantung kepada saiz, bentuk, warna dan juga jalinan. Yang kedua adalah
topografi. Topografi ialah keadaan semula jadi permukaan bumi. Contohnya adalah gunung, bukit, lembah, sungai, tasik dan daratan. Topografi buatan manusia pula contohnya adalah busut kecil, perigi, batasan tanaman dan juga kolam. Yang ketiga adalah air. Air memberi kesan nyaman dan ketenangan. Contoh air adalah kolam, air terjun dan pancuran air. Yang keempat adalah struktur. Struktur diwujudkan bagi kemudahan dan keselesaan pengguna. Struktur terdiri daripada batu, konkrit, kayu dan logam. Contohnya lorong pejalan kaki, pagar, tembok, bangku dan juga pondok. Seterusnya kita pergi kepada konsep reka bentuk landscape. Yang pertama adalah konsep landscape Melayu. Konsep landscape Melayu ni biasanya dia berkait rapat dengan alam semula jadi. Yang kedua, konsep landscape Islam. Konsep ni diekspresikan dalam bentuk taman yang teduh dengan tumbuhan dan air. Yang ketiga adalah konsep landscape Bali. Konsep Bali menekankan taman semula jadi yang berpaksi kepada keseimbangan antara Tuhan, alam dan sesama manusia. Yang keempat adalah konsep landscape Jepun. Konsep ini lebih menjurus kepada budaya dan amalan hidup Jepun. Yang kelima, konsep landscape Thai. Ia berteraskan tiada batasan. Ia merujuk lebih kepada konsep ruang yang simbolik dan abstrak. Dan yang keenam adalah konsep landscape Inggeris. Ia mementingkan ciri-ciri bersih, rapi dan kemas, tetapi kelihatan moden, menarik serta bergaya. Yang terakhir adalah ergonomi. Ergonomi bermaksud sains yang berkaitan dengan mereka bentuk dan mengatur sesuatu perkara supaya pengguna boleh menggunakannya dengan mudah dan selamat. Ergonomi ini berkaitan dengan penyusunan ruang luaran dengan mengambil kira pencahayaan, pengudaraan dan juga keselamatan. Itu saja daripada cikgu. Sekian.